Selamat sejahtera, nama saya Nanda Kumar. Saya telah bekerja untuk mendraftkan Estate Housing Board Bill, Estate Workers House Ownership Scheme Act. Ini berkenaan dengan pemilikan rumah bagi pekerja-pekerja estate. Draft bill ini telah melalui beberapa perbincangan dan juga maklum balas daripada pekerja-pekerja sendiri. Antara isu-isu yang kita hadapi dan terpaksa tangani merupakan bagaimana untuk cuba memasukkan ke semua isu ke dalam satu akta. Maka oleh kerana terdapat terlalu banyak perkara yang perlu ditangani, maka ianya menjadi terlalu susah dan juga tidak praktikal untuk menangani kesemuanya dalam satu akta. Itu merupakan salah satu daripada maklum balas ketika perbincangan dalaman yang telah dilakukan lah. Maka dalam bil yang telah pun dibuat kini, apa yang dilakukan merupakan adalah mewujudkan. Pertama sekali kalau kita lihat ke dalam bil tersebut, bahagian pertama, part 1, merupakan berkenaan dengan dia punya title, bila ianya akan berkuat kuasa, iaitu apabila tarikh ditetapkan oleh minister dan digazetkan. Yang penting di sini merupakan objektif akta ini. So objektif dia merupakan establish regulatory framework, untuk maksudnya satu kerangka regulasi untuk menubuhkan dan melaksanakan satu skim pemilikan rumah bagi pekerja-pekerja estate. Selain daripada itu, objektif kedua dia untuk mewujudkan dan juga untuk menetapkan kuasa-kuasa dan fungsi bagi satu badan baru yang kita cadangkan untuk diwujudkan lah, iaitu Estate Housing Board. Purpose dan powers Estate Housing Board ni akan ada di bawah. Dan ketiganya merupakan untuk mewujudkan kuasa-kuasa dan prosedur-prosedur untuk administrasi akta ini. So dalam sesuatu akta, biasanya kalau macam yang memerlukan bahagian-bahagian untuk rayuan, untuk kuasa-kuasa untuk melaksanakan, dia akan menjadi terlalu panjang. Tapi perkara-perkara tersebut boleh dijadikan sebagai subsidiary akta subsidiary legislation lah. Oleh itu, akta yang Estate Housing Board ni merupakan lebih kepada macro view daripada peringkat atas untuk menubuhkan dan menetapkan objektif-objektif yang terkandung dalam ni. Seksyen keempat merupakan berkenaan dengan interpretasi. Apa agricultural land ni, apa dia, amenities, apa yang ada alienated land, authority, dan yang inilah segala benda yang kita nak define terus di peringkat awal section ni. Dan saya telah juga meletakkan nota kaki berkenaan dengan Estate Housing Board ni lah, yang saya kata tadi, yang kita cadangkan untuk ditubuhkan. Kita perlu satu lagi, konsep dia lebih kurang sama macam Akta Komunikasi dan Multimedia. Dalam Communication and Multimedia Act, dia menubuhkan wujudnya Suruhanjaya MCMC ni. Tapi untuk MCMC, dia punya kuasa penuh apa benda semua tu, ada satu lagi akta lah ataupun regulasi untuk menunjukkan apa segala kuasa dia. So macam mana komposisi, macam mana pemilihan. Kalau kita masukkan ke semua itu ke dalam ini, itu antara kesukaran yang kita hadapi pada peringkat itulah. Jadi specific matters sepatutnya kita kena lihat, kita kena usahakan dalam bentuk lain lah, satu lagi legislation. Contoh dia macam seperti yang saya cakapkan tadi, MCMC Act tu salah satu contoh lah. Okay, and then kita teruskan ke bawah. Pemilik estate, ini juga merupakan satu benda yang kita fikirkan banyak tu, sebab pemilik estate dan juga size estate. Sebab satu akta yang merangkumi semua, sebab size estate ni ada yang sangat besar, ada yang kecil. Tapi obligasi yang kita nak letakkan terhadap pemilik estate ni juga turut perlu mengambil kira lah dia punya size kan. So itu antara satu isu yang
kita hadapi. Saya juga nota kaki diletakkan sebab definisi itu diletakkan secara umum untuk cover semua. Dan perkara ini merupakan satu keputusan polisi yang perlu dibuat. Sama ada pemilik estate kecil juga diwajibkan untuk allocate lah, untuk menyediakan tanah, ataupun skim lain dia boleh mengambil ataupun dia boleh kiranya mengambil turut serta dalam skim perumahan antara negeri yang sedia ada lah. Sebab tanah ni kan bahagian negeri. So contohnya macam Penang, dia ada skim dia sendiri, Selangor ada skim sendiri. Sama ada boleh memasukkan ruang untuk pemilik estate kecil ini untuk mengambil bahagian dalam skim tersebut berbanding dengan menetapkan tanah dalam estate mereka sendiri, sebab itu mungkin akan tidak menjadi praktikal. Okey, dan seterusnya kita selepas daripada part 1, part 2 merupakan kuasa-kuasa. So tujuan part ni merupakan untuk kuasa bagi pihak menteri untuk menggubal regulasi. Sebab yang ni merupakan undang-undang subsidiary legislation where perkara-perkara yang akan diperincikan dengan lebih terperinci berkenaan dengan regulation, apa yang perlu dibuat sekiranya kalau ada breach of the regulation, macam mana rayuan, macam mana apa, yang tu kita keluarkan dulu sebab ini daripada micro level lah, ya. So kuasa telah diberikan kepada minister untuk dapatkan benda ni. Dan section 6, section 7 benda merupakan macam estate housing board tadi. So kita berikan kuasa kepada estate housing board untuk dari semasa ke semasa memberikan arahan atau direction berkenaan dengan pematuhan atau ketidakpatuhan akta tersebut lah. Sekiranya estate owner tidak mematuhi ataupun melanggar peruntukan akta ni, dan ianya dijadikan satu offence. Dalam draft ni kita letakkan sebagai liable to fine or imprisonment, tapi sebenarnya perkara ini merupakan keputusan polisi yang harus dilakukan oleh legislature lah, sama macam mana, apa sebenarnya punishment yang letak. Dan kita sebagai struktur, kita jadikan sebagai estate housing board ni perlu melapor kepada menteri. Right? Menteri perlu, dia kena monitor segala benda berkenaan dengan operasi dan juga pelaksanaan akta ni, dan juga subsidiary legislation macam yang saya cakapkan tadi, regulation yang perlu diwujudkan selepas ini untuk support ni lah. So board, estate housing board tu lah akan mempunyai kuasa untuk monitor all of these things, and then dia kena buat laporan, dan laporan tersebut perlu diterbitkan supaya boleh diperolehi oleh umum lah, ya. Part 3, okey, bahagian 3 kita nak wujudkan register of estates ni ada sebab utama merupakan untuk collect segala data. Antara kesusahan yang kita nampak pada masa tu ialah untuk mendapatkan data bagi ke semua estate. So yang data ni bukan saja wujudnya estate, apa data daripada berapa jumlah pekerja, apa dia punya lingkungan umur, apa dia punya ni, kesemualah, right? So kita dah tetapkan kata okey, kita perlu wujudkan satu register of estate. Pemilik estate perlu memberikan data-data ni kepada estate housing board, dan particulars untuk data-data ni daripada kita letak dekat sini, kita jadikan dia sebagai jadual kepada akta ni. And then itu pun kita boleh tambah ataupun tolak lah, sebab berdasarkan dengan apa yang kita perlukan. What kind of apa jenis data yang kita perlukan untuk satu data, keduanya untuk memastikan akta administration of akta ni berjalan dengan sempurna lah, right? So dan kita bagikan kuasa kepada board untuk dia boleh memberi arahan kepada estate owner ni untuk supply data ni, dan kalau dia tak supply, then dia akan melakukan satu kesalahan lah. And then kita dah letak dia apply kepada siapa. Buat masa ni kita cakap even prospective estate owner, kita kata dia kena bagi data estate owner semua ni lah, ya. And then kalau dia tak comply, benda tu adalah offence, dan dekat sini kita letakkan sebagai fine and imprisonment. Tetapi saya telah pun highlight kata ini sepatutnya merupakan keputusan polisi yang harus dilakukan, ya.
And then dan data-data berkenaan estate tersebut pun perlu diterbitkan dalam Gazette. Okay. Dan kita sampai ke bahagian 4. Bahagian 4 ni merupakan skim tersebut. Untuk skim ni, kita bahagian 4 ni di draft berdasarkan dengan maklum balas dan sesi soal jawab yang telah dilakukan oleh di antara stakeholder dan juga dengan pekerja-pekerja. Saya telah diberikan maklumat ni dan kita incorporate maklumat yang telah diberikan berkenaan qualifying criteria ni. Kita ambil daripada feedback yang kita dapat. So bahagian section 13 memberikan kriteria untuk qualification, siapa yang boleh qualify. Ini semua telah diambil terus daripada feedback yang kita dapat daripada sesi soal jawab tersebut. So saya takkan pergi dengan lebih detail lah sebab benda kita telah dapat daripada sesi. Kalau tak silap saya, PSM dan Encik Arul telah buat sesi meja bulat untuk mendapatkan jawapan berkenaan dengan soalan-soalan ni. Ya. Dan okey. Apa yang saya nak just highlight merupakan subsection dalam section 13 subsection 3 dengan subsection 4 ni lah. Subsection 3 ni mengatakan okey, kalau sekiranya pemilik estate dia nak melaksanakan apa-apa dealing urusan dengan di bawah National Land Code. Dealing dalam National Land Code ni sebenarnya ditakrifkan. So macam contohnya macam dia nak jual, dia nak transfer atau dia nak create satu cagaran pajakan. Semua ni kita dalam draft akta ni kita nyatakan kata dia masih perlu memastikan bahawa tanah yang diperuntukkan untuk housing scheme tu tidak boleh terkesan dengan dealing yang hendak dibuat oleh pemilik estate itulah. Sebab dia tak ada gunanya kalau dia walaupun dia dah letak tanah macam tu tapi lepas tu dia nak buat sesuatu dealing, contohnya dia nak cagarkan, dia pergi cagar semua ni. Sebab dia ada beberapa technical issues dekat sini, sama macam mana yang perlu di address, perlu ditangani dengan akta lain ataupun dengan regulation lain. Sebab walaupun dia dah allocate tanah tersebut, pemecahan setiap proses tu dia akan bersaling kait dengan National Land Code. So setiap step of pemecahan yang dikena lakukan sebenarnya telah dikawal dalam National Land Code lah ketika dia nak buat pemisahan tu. So yang tu akan datang daripada sana, tapi yang ni just in an abundance of caution lah. Sebab kalau dia dah keluarkan, dia dah bagi title dan technically dia tak boleh kacau dah. Tapi in case kalau dia tahu kata akta ni nak berkuat kuasa, terus master title tu dia terus pergi charge pada bank, dan kita akan ada masalah. Sebab kalau dia dah charge benda tu pada bank, dan untuk pemecahan tanah tu pun akan ada masalah. So kita letak saja dulu yang tu dekat sini lah. Okey, dan yang keempat dengan kelima, apa yang kita cakap merupakan kalau sekiranya selepas tu dia tiba-tiba dia kata dia nak buat dealing, dan kita cakap kalau dia kata dia nak buat dealing, then regardless lah sama ada pekerja tu tempoh perkhidmatan dia telah 10 tahun seperti yang diberikan di atas atau tak, dia still kena bagi perumahan lah, ya. Dan division 2 daripada part 4 ni merupakan submission untuk house ownership scheme. So dia, sebab sekarang ni kalau scheme tu tak wujud, kita kena, sebab dan isu dia merupakan sebab banyak kan. Satu, estate dia punya size dia, satu lagi negeri-negeri dia and all these things. So the entire apa yang kita cakap merupakan dan ketika kali pertama dia nak wujudkan tu, dia kena submit dengan detail-detail ni, apa proposal dia untuk cara dia nak buat, right? Dengan detail-detail dia kita letak dekat schedule 2 apa yang perlu supaya estate housing board tu boleh review. Dan selepas review, kalau dia rasa okey, katakanlah estate owner kata sebenarnya kita dah ada housing scheme. So dia kena tunjukkan lah, dia kena provide housing scheme yang existing tu macam mana. And then kalau dia tak ada, apa yang dia nak wujudkan. So sekiranya estate housing board berasa kata benda yang sedia wujud tu sudah tidak mencukupi, then board akan bagi direction lah untuk dia buat yang baru. Ataupun kalau board kata okey, yang ownership scheme ni dah okey, then board kata bagi approval lah. Dan division 3 ini merupakan tanah, daripada mana tanah tu.
So macam saya cakap tadi daripada awal-awal tadi saya cakap, so isu berkenaan tanah sama ada tanah tu dibagi daripada tanah estate ke tak, yang tu perlu melibatkan saiz estate sekali lah, sama ada ke semua pemilik-pemilik estate regardless of besar mana kecil mana, sama ada dia boleh buat macam tu ataupun kita kena fikir pasal skim untuk yang maybe estate kecil tu participate dalam skim dalam negeri masing-masing sekiranya ada. So itu merupakan salah satu isu yang kalau kita nak bawa semua ke dalam satu atas susah sikit lah. Ya. Dan kita dah letakkan apa yang perlu ada, condition dalam housing estate area. Lepas tu apa yang dia kena buat, dia perlu bina. Lepas tu yang 17 ni kita letak saja. Sebenarnya ada satu draft yang lama. So saya dah ambil juga daripada draft yang lama tu. Berkenaan dengan ni draft yang lama, I can't remember what year, so yang diberikan kepada saya ketika kita buat benda ni. Ada beberapa point ni memang saya ambil daripada draft yang lama tu lah, untuk apa tu, benda tu tak berapa lengkap tapi kita letak di sini sebab in another way dia kena offer benda tu pada pekerja tu dulu. Pekerja boleh decide lah sama ada dia nak atau tak. Yeah. And then pembinaan, walaupun ada pekerja yang kata okey lah kita tak nak skim ni sebab kita nak keluar ke apa, pembinaan dia masih kena buat supaya dia kena standby untuk pekerja-pekerja baru lah. And then seterusnya, okey, apa yang size yang ni, I think kita ambil, saya dah tak ingat, kita ambil daripada yang Selangor punya kot, yang minimal size ni 700 square feet. And then all the other details lah, siapa yang patut bina and what not. Dan kita tetapkan consideration yang payable by qualified workers. Ini pun daripada maklum balas yang kita dapat, dan juga penetapan daripada, kalau tak silap saya, Selangor punya soal yang 48,000 ni sebagai total consideration. And then ini merupakan untuk mekanisme macam mana, berapa dia kena bayar, macam mana cara pembayaran. Buat masa sekarang kita just tetapkan kata maksimum 300 ditolak daripada salary, ataupun mekanisme hutang lah, loan yang perlu ditetapkan. Sebenarnya dah ada wujud satu mekanisme hutang yang SKRE punya, tapi benda tu nampak gaya macam tidak digunakan lah, tidak diutilize. Sebab dulu sebenarnya ketika zaman Tun Razak dah ada allocation of a revolving fund untuk pekerja-pekerja boleh apply untuk dapatkan loan untuk untuk beli rumah, tapi benda tu dah dormant. Tapi buat masa sekarang saya rasa mekanisme yang sesuai perlu ditetapkan. So kita biarkan yang ni fleksibel sikit supaya nak kena seragamkan ke dengan sentiasa semua state atau macam mana, benda tu perlu diputuskan lah. And then kita dah so bila kita dah settle semua tu, macam mana nak menguatkuasakan akta ni. Selain daripada tu, sebab semestinya kalau ada kita cakap pasal compliance dengan non-compliance, iaitu pematuhan atau ketidakpatuhan, semestinya kena ada juga provision untuk rayuan. So di sini saya letakkan tempat untuk tribunal untuk rayuan lah, tribunal untuk buat rayuan. And then detail of the tribunal dengan power dia ada saya letak sikit. Yang ni saya ambil panduan daripada Akta Komunikasi dan Multimedia. Sebab dia buat since estate housing board ni sangat spesifik, mekanisme dia hanya untuk ni, kita boleh buat appeal dalaman dahulu sebelum sama ada perlu kita judicial review later atau tak, katakanlah keputusan tu pun tidak diterima kan. So kita letakkan tribunal appeal, apa yang tribunal appeal boleh review and all that lah. So ini saya dah letakkan. And then prosedur saya rasa ini sepatutnya prosedur perlu ditetapkan lah. So buat masa sekarang ini draft secara makro yang berkenaan dengan apa objektif dia, apa yang perlu dibuat, qualification and all that. Semestinya kalau setiap satu perkara, mekanisme terperinci, kalau kita nak letakkan dalam satu akta sahaja terus, memang saya rasa sangat sukar. Perlu secara polisinya, secara overview, secara makronya, ini dia yang kita ada buat masa sekarang. Dan selebihnya kalau kita nak detail particulars and all those things, saya rasa benda tu memang kena fikir pasal subsidiary legislation ataupun akta-akta yang perlu dibaca sekali. Itu yang telah kita lakukan buat masa kini. And then
Sebenarnya saya juga telah pun memberikan nota kepada nota ni berkenaan dengan apa yang isu yang belum resolve. Satu merupakan yang tadi bayaran oleh workers untuk memiliki, sebab terdapat isu sama ada perlu ke kita, patut ke kita meletakkan obligasi untuk melakukan bayaran kepada pekerja. Itu satu isu yang belum, sebenarnya kalau dalam maklum balas yang diterima, memang pekerja telah menyatakan okey, memang dia orang nak bayar dan beli dan dapatkan rumah tu. Tapi secara consideration ideologicalnya, sama ada patut ke kita letak, yang tu keputusan yang patut dibuat oleh semualah. Dan selain daripada itu, seperti yang saya cakap tadi, mekanisme untuk sekiranya kita nak tetapkan obligasi untuk buat bayaran, mekanisme macam mana tu nak dapatkan loan tu, boleh tak kita buat intergenerational, maksudnya loan generasi lah, daripada let's say bapa dia ambil, benda tu masih boleh diservis oleh anak dia. Mekanisme macam ni wujud, sama ada kita benda tu, sebab tu yang diletakkan tadi fleksibel lah untuk mekanisme. Benda ni belum resolve lagi, sebab juga melibatkan consideration policy ya. Satu lagi, kedua yang belum resolve, macam yang saya cakap tadi, imposition. Bila kita nak tetapkan, bila kita nak impose yang ni kepada estate-estate kecil ya. Dalam bil ni kita letak secara semua estate kena buat benda ni. Tapi seperti yang saya nyatakan tadi lah, sama ada estate-estate kecil tu mampu ke tak untuk melaksanakan skim macam ni. Itu satu lagi policy decision yang perlu keputuskan lah. Dan yang ketiga merupakan buat masa sekarang, tribunal rayuan tadi tu, dan mekanisme macam mana prosedur apa benda semua ni, yang tu kita buat dalam regulasi lain lah. Sebab kalau tak, dia akan jadi sama jugalah. Saya ambil panduan daripada Multimedia and Communication Act, sebab dia regulation untuk appeal dia letak tepi cara macam mana kita nak prosedur and all that lah. So itu penerangan secara ringkas berkenaan dengan bil yang dah ada dan apa yang telah kita buat lah. Sekian lah, terima kasih.